لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Satu lafaz, kalimah-kalimah yang amat dirindui, kalimah-kalimah yang bila mana kita duduk dalam keadaan khusyuk boleh mengalirkan air mata. Inilah talbiyah yang mana kita semua mahukan untuk menyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda, ayahanda yang kami sayangi, yang kami hormati, penonton dalam rancangan siaran langsung Wukuf di Arafah pada tahun ini. Kami ucapkan selamat menonton dan selamat bersama kami di dalam Wukuf di Arafah pada hari ini. Dalam keadaan yang penuh sayu, dalam keadaan yang penuh hati berdebar-debar, yang mungkin jemaah pada tahun lepas ataupun tahun-tahun sebelumnya pernah berada di tanah haram, terutamanya di tanah Arafah. Pasti sedikit demi sedikit mengimbau kembali macam mana keadaan situasi di tanah Arafah. Pasti di dalam duduknya, di dalam kita ni melihat rancangan ni, ada yang meneteskan air mata. Kerana apa? Tahu keberkatan akan hari yang penuh mulia ni. Jadi ibunda, ayahanda, sahabat-sahabat penonton semua, kami bawakan kepada bis kita pengubat rindu dan juga untuk kita sama-sama saling berkongsi ilmu pada hari ini di dalam rancangan Wukuf di Arafah. Pada hari ini kami bawakan, kalau yang pernah melihat rancangan sebelum-sebelum ni di DRTB, ada satu rancangan bernama Rindu Haramain yang di sana kami bawakan guru kami, dan hari ini kami pertemukan mengubat kerinduan bis kita dengan guru kami yang mulia Al-Fadil Ustaz Haji Saharuddin bin Petra. Salam Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Maupun melihat Ustaz ini terubat balik rindu. Asal sama Ustaz ini penonton yang amba Masya Allah Tabarakallah rasa iri dengan beliau ni. Kalau bisa lihat di table ni, di meja ni, selalu ia membawa kitab-kitab, buku-buku diri ni. Doi mau Ustaz bawa ni Ustaz. Macam mana akan jadi anak murid ni kalau sekiranya guru lagi membawa kitab daripada anak murid. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini adalah Hari Arafah di Saudi Arabia, di tanah suci Makkah. Kita ni insya-Allah akan sama-sama di dalam, kita ni panjang masa kita ni sikit hari ni Ustaz. Okey, kita ni kan mulakan dulu Ustaz hari ni dengan tentang apa yang kita ni akan cover, yang kita ni akan liputi di dalam rancangan ini. Di antaranya kita ni akan ada pelapor haji yang mana ia punya rekodnya insya-Allah, dan juga kita ni akan ada beberapa persoalan Ustaz yang para penonton bagi kepada kita ni, dan kita ni akan jawab. Amba pun banyak soalan ni Ustaz. Banyak soalan juga, tapi untuk memulakan dulu Ustaz sedikit tentang hari ini, Hari Arafah. Silakan Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mulia Ustaz Haji Khairul Nazib dan auda penonton yang saya hormati dan saya muliakan sekalian. InsyaAllah, sebagaimana yang tadi Ustaz Khairul Nazib sebut bahawa kita berada dalam rancangan Wukuf di Arafah. Perkataan Wukuf ini artinya jemaah haji akan berhenti di bumi Arafah. Wukuf itu artinya sendiri adalah berhenti, tapi artinya berada di bumi Arafah. Itu satu kawasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk daripada sekian tempat, daripada ujung ini, kawasan ini sampai ini, yang berada dipanggil sebagai masyair ataupun dikenali sebagai Arafah, bumi Arafah, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Menunaikan ibadah haji itu adalah di bumi Arafah dengan caranya tersendiri, yaitu berada di bumi Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sama ada mereka itu jemaah haji daripada min fajjin amiq, daripada pelosok dunia, mereka akan
berukuf di Arafah dengan memakai ihram sama ada lelaki atau perempuan untuk mendapatkan ataupun mengerjakan ibadah utama rukun haji, iaitu berada ataupun ukuf di Arafah dengan cara memakai kain ihram dan menjaga pantang larang, yang setelah itu melanjutkan rukun selanjutnya. Sebenarnya kalau kita lihat sepintas lalu mereka telah pun berihram, artinya sama ada kalau jemaah haji ke Tanah Brunei berihram daripada hotel tu ataupun daripada tempat mereka tinggal di Mekah, semasa di Mekah. Lalu mereka akan menaiki bas, sama ada yang pada hari Tarwiyah ataupun pagi 9 Zulhijjah. Tarwiyah tu maksudnya sebelum 8 Zulhijjah. Mereka akan menuju kepada bumi Arafah, bermalam di bumi Arafah. Mengikut package masing-masing, tapi semua jemaah haji akan berkumpul di satu tempat. Jemaah haji Brunei itu semuanya katalah 1,000 orang akan berada di tempat yang telah dikhaskan oleh jemaah haji Brunei. Mereka berniat haji tu, haji nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Mereka menuju di Arafah. Jadi di Arafah itu kan maknanya bersama dengan jemaah haji daripada seluruh pelosok dunia. Berjuta lah tu. Wallahu a'lam berapa juta jemaah haji pada masa ini. Kalau tahun lepas 6 juta sah. Ya, kalau juta. Mungkin pada masa ini Allahu a'lam, kerana sudah ada peraturan dan undang-undang tetap ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, dan jemaah haji ke Tanah Brunei turut sama berada di bumi Arafah. Di bumi Arafah. Ya, untuk mengerjakan rukun utama, iaitu Wukuf Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf Arafah. Okey Ustaz. Banyak persoalan ni Ustaz. Di antaranya sekarang kita jawab tapi di antaranya untuk Hindul awal, kenapa di sana 9, di sini kita ni masih 8 ni. Sekarang kita dijawab Ustaz. Okay, kami bawakan kepada di sekitar ibunda ayahanda mengubat sama-sama kerinduan kita ni untuk kita ni melihat dari pelapor haji kita ni yang berada di sana. Silakan. Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersama lagi dalam laporan dari Tanah Suci bagi musim haji tahun 1446 Hijriah bersamaan 2025 Masihi. Seramai 304 orang jemaah haji negara Brunei Darussalam di bawah pakej The5 dan Fairuz termasuk pegawai perubatan telah selamat tiba di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah semalam. Perjalanan mereka bermula dari Hotel Medan Al-Rauda Madinah sekitar pukul 8 pagi waktu tempatan dengan menaiki 8 buah bas khas yang disediakan. Perjalanan kira-kira 6 hingga 7 jam itu turut disertai dengan singgahan di Miqat Bir Ali, Masjid Zulhulaifah bagi menunaikan niat ihram. Di sinilah lawangan talbiyah mula bergema, menandakan bermulanya ibadah umrah para jemaah. Keberangkatan ini dilaksanakan secara tersusun hasil kerjasama erat antara petugas pengiring haji Darussalam Services Sendirian Berhad dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi yang turut membantu melancarkan proses pemeriksaan dan pergerakan jemaah hingga ke destinasi. Pada malam sebelumnya, para jemaah sempat menunaikan ziarah wada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perpisahan sementara yang penuh syahdu dari bumi Madinah dengan harapan agar dikurniakan keberkatan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Makkah, para jemaah terus didaftarkan masuk ke hotel penginapan masing-masing yang ditetapkan oleh pihak Darussalam Services Sendirian Berhad. Selesai menerima kunci bilik dan berehat seketika, para jemaah kemudiannya memulakan ibadah umrah, tawaf dan sa'i di Masjidil Haram pada malam yang sama. Sebagai sebahagian kawalan musim haji tahun ini, semua jemaah diwajibkan membawa kad nusuk haji yang dikeluarkan secara rasmi oleh Kerajaan Arab Saudi. Kad ini menjadi syarat utama di setiap pos pemeriksaan menuju ke Makkah, sekaligus membantu pengurusan jemaah secara lebih teratur dan berdisiplin. Sementara itu, seramai 227 jemaah haji yang mengikuti Darussalam Services Package Zamrud dijadualkan berangkat ke Makkah 25 Mei 2025. 5 buah bas akan digunakan. Bagi jemaah di bawah syarikat Al-Hijrah pula, seramai 120 orang akan bertolak dari Madinah pada waktu yang sama dengan 3 buah bas dan akan ditempatkan di 2 buah hotel
iaitu Hotel Safwah Tower dan Hotel Anwar Diafa. Nama saya Khairul Anwar bin Haji Abdullah. Saya berasal dari kampung Tanjung Nangka. Rasanya barat meninggalkan Madinah itu macam sedih rasanya lah juga. Tapi at the same time Pak happy juga untuk baru pergi ke tanah haram yang satu lagi yaitu Makkah Al-Mukarramah. Rasanya macam terpegun lah. Macam ini rasanya masuk tanah haram yang ada Kaabah, kiblat Ketani itulah. Ya, insyaAllah akan ikut hadir ke lawatan-lawatan ziarah kota Makkah. Mengikut inilah agensi. Ada ziarah-ziarah kawasan-kawasan tempat haji insyaAllah, sama kawasan tempat-tempat muzium macam untuk melihat kisah-kisah di kota suci Makkah. Harapannya adalah untuk mendapatkan haji yang mabrur insyaAllah dan umrah yang mabrur juga insyaAllah. Itu harapan yang paling besar lah untuk diterima di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kusti Rohayani Penggera Matarsat dari Kampung Kilanas, of course Brunei Darussalam. Tadi masa awal-awal kami meninggalkan Madinah, of course semua terasa sebab, sedih, dan semua berdoa hopefully itu bukan kunjungan yang terakhir di Madinah, and semoga kami akan dijemput lagi untuk ke Tanah Haram Manila. Tapi kami semua of course menangis tadi itu, auto menangis. Tadi itu sebab rasanya lah macam entah di Madinah tu terasa tenang, and terasa rindukan Rasulullah, and bila meninggalkan itu macam sudah rindu walaupun baru keluar daripada hotel. Sementara menantikan kemuncak musim haji iaitu hari wukuf di Arafah dan bermalam di Mina, para jemaah akan turut mengikuti pelbagai aktiviti ziarah yang disusun oleh syarikat pengendali masing-masing. Antara lokasi yang bakal dikunjungi termasuk Jabal Rahmah, Jabal Thur dan Jabal Nur. Di samping lawatan tinjauan ke bumi Arafah dan Mina sebagai persediaan rohani dan mental menjelang ibadah utama haji. Meninjau suasana sekitar kota Mekah, hotel-hotel penginapan para Duyufur Rahman kini mula dipenuhi. Ketika waktu-waktu salat, Masjidil Haram menjadi tumpuan utama para jemaah yang ingin mendapatkan saf terbaik. Ramai yang hadir lebih awal untuk beriktikaf dan menunaikan sembahyang berjemaah dalam suasana yang penuh dengan khusyuk. Masjidil Haram yang terletak di kota suci Mekah merupakan masjid paling agung dan suci dalam Islam. Dibina mengelilingi Kaabah, kiblat umat Islam seluruh dunia. Masjid ini kini berkeluasan 356,000 meter persegi dan dilengkapi 9 menara. Projek perluasan yang giat dijalankan membolehkan masjid ini menampung jutaan jemaah, khususnya pada musim haji yang semakin hampir. Sekian laporan dari Tanah Suci. Dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah, saya Muhammad Nakiuddin Haji Ismail melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, lihat tadi tu semua Ustaz, lihat orang di kota Madinah, melihat laporan dia menyebut tempat-tempat mazarat tu Ustaz. Memang rasa hati tu barat Ustaz. Masya Allah. Kalau Ustaz sendiri Ustaz, bila Ustaz last pergi haji Ustaz dulu? Tapi pernah jadi pegawai Ustaz? Pernah jadi pegawai bos juga. Masya Allah, tabarakallah. Okey Ustaz, hari ni kita ni punya program ni Ustaz. Kita ni masukkan banyak insert dan di antara salah satunya kita ni akan baca dulu Ustaz kiriman WhatsApp daripada orang. Okey. Kiriman yang pertama melalui daripada WhatsApp yang kita terima adalah daripada Tuan Ahmad Reza. Kita lihat apa isinya. Alhamdulillah, pada tahun ini saya beserta keluarga dijemput menjadi tetamu Allah bagi menunaikan umrah. Ni umrah saya tidak menyangka rezeki datang secara tanpa diduga. Selama ini saya hanya melihat keadaan dan suasana di Mekah dan Madinah melalui media sosial dan dari penceritaan dari orang yang pernah pergi ke sana sahaja. Alhamdulillah, kali ini saya sendiri merasai dan melihat akan keindahan Kaabah di depan mata saya sendiri.
saya berasa terharu dan menimbulkan rasa keinsafan. Di dalam diri, di sana saya dapat menyaksikan pelbagai kaum dan bangsa, tidak kira pangkat, harta, rupa, berkumpul di sana dengan memakai pakaian yang sama, iaitu kain ihram bagi lelaki dan pakaian tekung yang lengkap bagi perempuan serba putih, dan dengan satu tujuan, iaitu melakukan amal ibadah kepada Allah. Semasa dalam perjalanan, kami diberitahu di dalam kawasan Tanah Haram, setiap amal ibadah yang dilakukan akan dilipat kali gandakan ganjaran pahalanya. Ni orang yang merasa betapa beruntungnya berada di Tanah Suci. Selesai kami mengerjakan umrah di Mekah, kami pun pergi ke Madinah. Artinya ni orang umrah di Sa'ah, yang masuk umrah dulu di Mekah kemudian ke Madinah. Kami pun pergi ke Madinah bagi melakukan ziarah makam Nabi Muhammad SAW dengan kita bersama para sahabat baginda, dan melawat ke tempat-tempat yang bersejarah. Di sana kami banyak tahu akan sejarah di setiap tempat yang kami lawati. Dengan mengetahui sejarah ini, ianya memberi kesan sebab dan terharu akan perjuangan Nabi Muhammad SAW bagi menegakkan agama Islam dari mula sehingga kepada pengakhiran hayatnya Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, hasil yang kami dapati dari ziarah dan lawatan ini ianya dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan kami akan sejarah-sejarah, kisah kehidupan Nabi dan perkembangan agama Islam di sana. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada video kali ni, ada video. Okey, ni Ustaz, sebelum kita ni menunggu video ni Ustaz, kenapa ni Ustaz yang tadi dari segi kita dengar yang kena interview tu kan Ustaz? Even kita ni yang pergi umrah ataupun haji, kenapa dua perkara yang berbeza ni Ustaz? Macam Ustaz cakap tadi, wukuf tu di Arafah, di Mekah. Tapi orang yang pergi ke sana sering tertanya kenapa di Madinah kita ni merasa tenang setenang-tenangnya. Tapi bila mana berada di Mekah, bukan junta tenang, tetapi pergerakan tu contohnya bergeragas, contohnya banyakkan dihadapi. Kenapa ni Ustaz? Ya, Allahu a'lam bissawab. Pertama-tama kalau kita melihat inilah hakikat dunia sebenarnya kan. Bila kita melihat bahawa kelebihan yang adanya di bumi Madinah Al-Munawwarah itu adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, itu adalah merupakan satu kelebihan. Sedangkan Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan kalau kita lihat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bukankah ketika ukuf Arafah ini haji wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wida' tu artinya perpisahan yang paling haji terakhir. Setelah itu kan haji Rasulullah itulah kali pertama, itulah juga kali terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan oleh Rasulullah, khuzu anni manasikakum, macam mana kamu naik hajinya, ikutlah cara naik haji macam sembahyang kan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam hadis kan haji khuzu anni manasikakum, ikutlah cara Rasulullah menunaikan ibadah haji, ukuf di Arafah, Muzdalifah, Mina dan sebagainya, tawaf dan sa'i serta tahallul. Sama ada haji ifrad ataupun haji tamattu' ataupun haji qiran. Tapi kita jemaah haji Brunei menunaikan ibadah haji secara tamattu'. Kita ni tamattu' sah. Ya, tamattu'. Jadi kalau sebab itu tadi disebut bahawa dua kali berihram sekali masa daripada Madinah ke Makkah. Umrah ni sah. Umrah. Tapi bukan umrah tu sebenarnya, haji je tu. Naik haji secara tamattu', tapi umrah dahulu. Niatnya tu dipisahkan. Umrah dahulu, kemudian baru berseronok-seronok lepas satu, baru lagi bila musim haji pakai lagi ihram lagi sekali dengan berniat haji sahaja, anda perlu niat ihram lagi, niat umrah lagi. Itu dikatakan haji tamattu'. Tapi kalau orang itu haji ifrad, maka ia daripada Madinah, ia datang ke Mekah, maka ia berniat masuk itu untuk tawaf qudum. Tawaf qudum betul, bukan tawaf ifadah. Tawaf qudum. Maka tawaf qudum itu menunggu ia sampai ukuf Arafah, dia berbuka betul kain ihramnya tu. Masya-Allah. Itu haji ifrad. Haji ifrad sampai ia ukuf Arafah, sehingga ia lalu Muzdalifah, mabit di Mina, sama ada nafar awal ataupun nafar tsani, baru ia tawaf sa'i, baru ia akan tahlul, baru ia membuka kain ihram. Sebab tu tadi melihat ada orang dah berbuka-buka kain ihramnya. Ini ifrad. Dan ada juga qiran. Qiran pun sama juga, anda berbuka betul kain ihramnya.
Walaupun ia tawaf, walaupun ia sudah tawaf atau tawaf untuk umrah, anda berbuka kain ihram atau. Masya-Allah. Yang berbuka ni kan adalah haji tamattu. Sebab itu dua kali tamattu dua kali. Baru faham masa ni. Jadi sekarang ini balik pada persoalan tadi bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah apa namanya tu Uhud saya Rasulullah mencintai Uhud, Uhud pun mencintai apa namanya tu kami. Sehingga kan kalau Rasulullah hendak bercakap istaqir, jangan jangan tak apa namanya bergagar wahai Uhud, pasti Uhud itu akan satu-satunya bukit atau gunung yang macam bergagar-gagar macam tu di bumi. Tapi pula masya-Allah Madinah sama Mekah ni ada juga hikmahnya macam contohnya penonton Madinah kalau tadi beramal Ustaz 1,000 tapi di Mekah kalau kita beramal 100,000 pahala. Inilah kali yang di antara hikmahnya kita ni bersusah payah, bergeragas. Tapi dalam geragasnya ibunda yang anda sahabat-sahabat semua kita pasti setuju dengan statement ni sahab. Kita ni rindu kalau di Mekah ni panggilan apa dah? Haji Allah ya hajjah ya hajjah ya harik rohnya tarik. Semua kita ni rindu dengan kalau bini panggilan Siti Rahmah. Siti Rahmah. Siti Rahmah dulu. Dulu anak-anak anda faham mula-mula Siti Rahmah. Siapa Siti Rahmah ni? Rupanya panggilan umum tanda kehormatan. Masya-Allah. Tapi Siti Rahmah tu maksudnya puan yang baik hati betul artinya Siti Rahmah puan yang baik hati, bukannya Jabal Rahmah. Tapi Rahmah itu sendiri adalah Bukit Rahmah yang penuh kasih sayang. Masya-Allah. Okey penonton, ada banyak ilmu macam tadi yang berpasti penerangan yang ringkas tapi padat tentang haji tamattu, kiran dan juga ifrad. Banyak kita ni salah sangka selama ni ataupun kurang faham. Hari ini kita ni faham, alhamdulillah. Okey, kita ni lihat dulu video yang kami sediakan untuk kita semua. Kita ni sama-sama menonton video ni. Silakan. Sebelum kami melaksanakan perluajian ini, kami telah diberi kursus dari Pejabat Agama dan diberi semua penerangan daripada awal sampai akhir untuk menunaikan fardu haji. Kami pun pernah umrah juga. Bagi kami itu satu persediaan kami yang terawal lah. Lepas tu kami di rumah macam-macam persediaan kami to make sure that kami exercise apa and kami jagalah kesihatan kami. Kami cukup-cukuplah makan vitamin, diorang nasihati banyak makan vitamin supaya itulah persediaan kami beramal saleh apa semua beribadat apa ya.
Alhamdulillah. So ini adalah kira haji pertama kali buat saya dan keluarga saya lah. Perasaan saya sangat mendebarkan kerana pertama kali itu, tapi excited juga pasal akan melakukan rukun haji yang kelima tu lah. Dan harapan saya adalah untuk mendapatkan haji yang mabrur dan sempurna lah semua rukun-rukun haji itu untuk dilaksanakan. Hari harapan itu of course diharapkan kami sekeluarga dibagi itulah kesihatan yang baik dan dipermudahkanlah semua urusan perjalanan haji kami, dan of course diharap itulah nanti mendapat haji yang mabrur lah. So this is my first time naik haji bersama family. Kami 6 orang. So alhamdulillah kami dapat diberikan peluang untuk naik haji. Alhamdulillah, bimbingan yang diberikan sungguh memuaskan. Semuanya dapat ikuti dengan baik. Kementerian Hal Ehwal Agama memberikan kami kursus haji, dan sebelum itu saya juga ada mengikuti kursus haji di masjid yang diadakan sejak tahun 2020 lagi. Alhamdulillah. Dan perasaan bercampur baur, ada rasa gembira dan terharu kerana berpeluang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini dengan semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. لبيك اللهم لبيك. Masya Allah Ustaz. Sebenarnya baik kerajaan ke bawah Juli Nusa. Kita lihat pemodelan disambut, kemudian bila terang-terang diraikan, Masya Allah, tabarakallah, memang benar namanya Duyufur Rahmanah, tetamu Allah Azza wa Jal. Okey, para penonton, ibu dak ayah dak, kami bagikan peluang kepada rezeki kita semua untuk bersama kami di studio ni secara langsung, secara live. Bis kita boleh dial in, bis kita boleh telefon 2380425. Tapi bila kita ni pernah tu, jangan ditujukan soalan untuk Amba. Untuk Ustaz Saharudin, karang salah karang. Lagi sekali kami ulang nombor telefonnya 2380425. Telefon awal ni, telefon banyak-banyak, tanya banyak-banyak soalan, sementara kita ni ada guru kita ni di sini yang boleh menjawab. Sama ada bisa kita akan bertanya, bisa kita akan berkongsi, silakan. Kalau bisa kita bertanya, rugi kenapa? Amba yang terpaksa bertanya. Ala kulli hal, insya-Allah. Tadi sambung Ustaz. Satu amalan yang kita ni sering tertanya-tanya Ustaz. Orang kan haji ni Ustaz, ataupun orang kan umrah, sering kali bila ia akan keluar daripada rumah tu mesti ada azan. Mesti ada azan. Kenapa azan itu dulu Ustaz? Kalau kita melihat, Masya Allah, kan azan ini adalah suatu yang pada banyak itu bukan saya syiar sebenarnya, syiar Islam, tapi juga merupakan satu kehebatan. Ya, satu kehebatan. Karena apa tidaknya, dulu kan masa tadi melihat bahawa kefarduan sembahyang 5 waktu itu, maka macam cara dalam sejarah lah kita belajar tarikh tasyrik mengenai azan ke, ataupun mengenai tentang azan, persyaratan azan dan iqamah. Jadi kan bila sembahyang itu sudah difardukan, macam mana kan melaga orang ni? Jadi melaga orang itu kan sampai diriwayatkan ada sahabat bermimpi. Ada wala-wala tu macam panggil pakai bunyi lonceng, naik ke atas dan sebagainya. Lalu sahabat pun ada yang sahabat tadi bermimpi dan diceritakannya pada Rasulullah berkumpul. Ketika itu Rasulullah pun mengatakan ia pun mendengar yang sama sebagaimana mimpi para sahabat radhiyallahu anhum majmu'an tersebut. Lalu disuruhlah Bilal memulakan naik ke atas. Karena suaranya ketika itu ialah suaranya, ketajaman suaranya, mertuan suaranya, kelantangan Sayyidina Bilal. Ketikanya azan pertama tu orang semua diam, diam. Orang sampai pun terdengar mendengar, teruskan menuju ke masjid. Lalu Rasulullah bersetujukan itu dengan Allahu Akbar, gitu bunyinya tu. Dan artinya sahabat bermimpi dan Rasulullah pun wahyu yang demikian artinya. Artinya
Sama. Oh. Berarti bahawa lafaz itu bukan lafaz yang dibuat-buat, yang juga merupakan ilham atau wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah suka apa? Kita lihat dalamnya ada takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada pengakuan. Dia ada syahadat. Naam. Bahawa penyaksian bahawa tidak Tuhan melainkan Allah. Kesaksian bahawa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Rukun Islam dia tahu. Hayya 'alas salah. Sahih. Mari kita sembahyang. Mari kita sembahyang. Kefarduan sembahyang tidak ada syaknya lagi tu. Tidak ada syak sangka lagi. Adalah hatta ya'tiyakal yaqin. Awal ma yuhasabu yaumul qiyamah adalah as-salah. Kalau sempurna sembahyangnya faqad najah. Tapi sebaliknya faqad khasira wa khaba. Kemudian rugi tah ia orang itu kalau anda menjaga sembahyangnya. Maka qad aflahal mu'minun. Siapa yang menjaga sembahyang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayya 'alal falah, ke arah kejayaan. Kejayaan itu ketika ukuf ni kan menuju apa kan sebenarnya? Kejayaan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Semasa wukuf. Untuk bukan saja wukuf, artinya semua persyaratan Islam. Tapi ke puncak haji ni wukuf kan. Berapa wukupan ni? Mana ada dibuat duit? Macam mana kan jadi tetamu Allah? Macam mana kan jadi wafdullah, rombongan daripada Allah ni? Allah ya. Macam mana kan rasa apa namanya itu, apa yang dibawa? Semua sama. Baik lagi tadi di Brunei ni alhamdulillah hadiah kurnia daripada kepedulian Muhammad bin Sultan, iaitu ihram, kain ihram. Tabal tu bisa itu. Walaupun tabal tapi bunganya tu masya-Allah. Ada bukir payung dan aurat kita ni terjaga. Cuma kita ni cara mengikat saja. Beza tu dengan yang negara-negara lain. Kemudian orang pun bertanya, di mana dia boleh balik ulur tu. Kemudian kita kalau tadi lihat berapa tu pakai ihram, pakaian yang sama tadi, jemaah pun tadi bercakap nya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan rasa kehambaan kepada Allah, ketakwaan, keimanan. Di Arafah bukankah Nabi Adam mengakui bahawa ia telah pun berdosa, yang mengungkapkan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin, dan dijumpakan dengan Sayyidatina Hawa. Bukankah di sana juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui, baru saya faham, padahal Nabi Ibrahim adalah contoh ketaatan, contoh ketakwaan dan keimanan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang labbaik Allahumma labbaik itu, kami datang menyambut seruan-Mu ya Allah. Seruan-Mu. Bukankah itu juga adalah diazankan, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, wa azinnya. Panggil wahai Ibrahim, panggil manusia untuk menunaikan haji. Wa alainal balagh. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tua sudah. Cuma suaraku kan datang. Siapa kan dipanggil ni? Tidak ada orang. Ya Allah, wa alainal balagh, nya Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan Ibrahim. Kami memanggil manusia tu daripada seluruh pelosok dunia. Kadang orang bersihkan jamban boleh dipanggil naik haji. Orang dah musim boleh naik haji. Kita diharapkan Ustaz bila mana kita ni labbaik Allah tu, kita ni memanggil dia punya seruan, menyahut seruan Allah. Okey, kita ni pemanggil Ustaz. Mudah-mudahan soalan untuk Ustaz. Okey, kita dijawab dulu pemanggilan daripada penanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Nama ni Syah. Minum tak kali. Atau penyungkayan kali sudah nak. Halo. Terputus sekali talian. Terputus talian. Dah Pak. Kita disambung lagi. Habis kita sendiri pun Abang bertanya lagi Ustaz. Ataupun kita ni dulu. Video kali dulu. Video. Ataupun kita ni boleh sambung dulu satu soalan. Satu soalan yang sering ni Ustaz. Tadi tentang kita ni punya panggilan, tentang labbaik Allahumma labbaik. Yang selalu bila mana orang pergi haji ni Ustaz, satu doa yang paling common adalah haji mabrur. Mabrur tu apa Ustaz? Ya, kalau kita lihat mabrur itu adalah haji yang baik kan. Mabrur itu juga adalah dikatakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita melihat dalam fadilat haji, Syekh Kandalawi ada menceritakan banyak cerita yang unik, yang aneh, yang ganjil, tapi dialami oleh orang yang al-arifuna billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orangnya sampai 30 kali lebih naik haji, tidak diterima hajinya. Ia menunggu-nunggu macam mana akan dapat haji mabrur ni. Ia mencari-cari sehingga kan tidak ada banyak. Sampai bapanya sendiri kali pertama tu, kalau tidak ada mimpi kan tanda-tanda dapat haji mabrur, naik haji lagi. Tapi masalahnya sekarang ni kan pakai kota payah ni kan dapat naik haji. Ada yang menunggu sampai bantah bertahun-tahun, berpuluh tahun pulang negara lain. Jadi ini sebagai cerita saja. 30 lebih kali naik haji. Ia naik haji dengan sendiri, ia naik haji bawa isterinya, ia naik haji dengan haji ifrad, ia naik haji dengan haji
Qairan, tamattu' semua diikutnya di setiap tapak Rasulullah SAW. Naik haji macam mana? Naik haji dengan kenderaan, berjalan kaki. Akhirnya setelah 30 tahun baru ia balik keluar daripada tanah tanah haram. Ia pun tertidur, ia bermimpi hajimu mabrur. Dan ia balik tu baru ia dapat mimpi artinya macam Masya Allah. Mana akan dapat tu. Jangan susah hati. Rasulullah sekali je naik haji kannya. Sekali. Dan sekali itu anda mabrur kata. Anda diterima oleh Allah. Dan ia adalah contoh syariat. Berarti bahawa anda semestinya ada juga orang yang mabrur ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tadi tahu kan diterima? Ialah pelbagai manusia. Ada manusia mengatakannya perlu juga melihat tanda-tanda haji mabrur ni macam mananya. Memang pernah ditanyakan pada Rasulullah nya it'amut ta'am, lepasnya balik aja itunya suka belanja bagi makan belanja bagi makan. Kemudian makin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Jadi kalau kita melihat itu bukannya satu macam ialah sebagai satu pandangan daripada Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW. Artinya makin baik hubungannya dengan Allah, makin baik hubungannya sama manusia. Kita ni kan cakap ni kan Ustaz tentang aftermath ataupun macam mana kita ni melihat orang tu dapat haji mabrur ke tidak. Untuk awalan ni kita ni layan dulu Ustaz. Satu video yang disajikan untuk penonton-penonton kita ni. Kita ni lihat video ni sama-sama. Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nur Izzat Haji Ismail, penerbit tingkat 1, bahagian berita dan hal ehwal semasa, dan kini ditempatkan di unit hal ehwal semasa. Alhamdulillah pada tahun 2024 saya telah dipertanggungjawabkan untuk bertugas menjadi pelapor haji di Tanah Suci. Ia merupakan pengalaman pertama saya bertugas di luar negara dengan menggunakan teknik mobile journalism untuk sebagai penggambaran, dan ia juga merupakan pengalaman pertama saya juga menjejaki kaki ke Tanah Suci. Pada awalnya perasaan saya sangat gembira bercampur juga dengan perasaan takut kerana menjalankan tugas seorang pelapor haji ini merupakan tanggungjawab paling besar untuk negara. Seorang-seorang saja. Ia juga jadi kameraman, ia juga jadi pemberita, ia juga jadi penerbit, ia juga jadi penyunting. Jadinya tugasan itu semua sekali multitask. Tapi alhamdulillah semua itu dapat dijalankan dengan baik. Cabaran dalam menjalankan tugasan sebagai seorang pelapor haji ini, khususnya dari segi penggambaran dan membuat liputan berita, yang mana pada ketika itu kerajaan Arab Saudi memberi arahan kawalan ketat untuk barang siapa yang memasuki kota Mekah dan Madinah perlu mempunyai visa haji. Tapi alhamdulillah semua itu dapat ditangani dengan baik dengan pengurusan daripada Jabatan Urusan Haji dalam menguruskan hal ehwal kebajikan kami di sana. Dari segi cuaca, pada tahun 2024 itu cuaca masa itu adalah dalam kiraan 38 ke 45 degree Celsius, which is sangat panas. Jadinya kami di sana bertugas perlulah juga menjaga kesihatan kami. Kami perlu banyak meminum air dan menggunakan sunscreen supaya kami tidak terlampau terdedah kepada cuaca panas yang menyebabkan kami heat stroke. Meninggalkan keluarga adalah salah satu cabaran terbesar kami lah, kerana sebelum meninggalkan keluarga tu amat beratlah meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan ahli keluarga juga yang masa tu pun bapa kurang sihat.
dengan ada teknologi sekarang ni pun mempermudahkan kita ni juga kan untuk berhubung dengan ahli keluarga dan anak-anak yang berada di Brunei. Jadinya dengan adanya berhubungan cematu tu dapat sedikit sebanyak memotivasikan dan menguatkan lagi keyakinan dalam melaksanakan tugasan-tugasan dan ibadah semasa di Tanah Suci. Persiapan sebelum membuat satu-satu laporan, biasanya saya akan mencek balik jadual-jadual bersama travel agent dan pejabat urusan haji, yang mana setiap aktiviti-aktiviti diorang itu boleh saya jadikan bahan-bahan untuk laporan dan berita. Dan kemudian persiapan saya juga untuk menyediakan skrip-skrip yang akan dibuat liputan, skrip-skrip untuk radio juga. Dan juga kadang untuk laporan ini juga saya perlu menyiapkan juga skrip-skrip untuk rampai pagi, yang mana tugasan saya di sana nanti bukan saja terhad untuk membuat laporan untuk berita dan radio setiap hari. Saya juga akan melaksanakan tugasan untuk bagi rancangan rampai pagi, iaitu yang akan dikeluarkan dua kali dalam seminggu. Jadinya perkara-perkara ini perlu saya ambil perhatian dalam setiap laporan saya. Nasihat saya kepada pelapor yang seterusnya, banyakkan bertanya, banyakkan belajar, asah lagi kemahiran dari segi penggambaran, penerbitan, dari segi jurnalisme dan dari segi penyuntingan. Kerana bagi seorang pelapor haji haruslah ada keyakinan dalam membuat suatu pekerjaan multitask. Tani nanti di sana akan melaksanakan semua tugasan itu sebagai satu. Dan kedua, banyakkan bertanya kepada pelapor-pelapor haji yang sebelum ini, kerana daripada pengalaman-pengalaman bis durang itu akan dapat menjadi tani punya guideline nanti di sana. Jika ada berlakunya permasalahan ataupun kesukaran, jadinya bis durang itu yang dapat tani refer. Tani minta cara macam mana untuk mengatasi masalah-masalah apabila berlakunya di sana. Sebagai pelapor haji perlu menjaga kesihatan di sana, kerana cuaca di sana dan di sini amat jauh berbeza. Jadinya apabila berada di sana, banyakkan minum air, jaga kesihatan, tanya-tanya balik kepada doktor-doktor perubatan di sana apa yang perlu untuk kebaikan badan kita ni di sana nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, terutamanya para jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci. Didoakan semoga para jemaah haji negara akan sentiasa dalam kesihatan, sihat walafiat dalam menjalankan ibadah haji mereka di Tanah Suci, dan didoakan semoga akan memperolehi haji yang mabrur apabila kembali ke tanah air nanti. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, Tuan Haji Izzat. Sebenarnya dalam melihat klip tadi tu senyum juga kami ni. Pasal apa? Benarnya Tuan Haji Izzat ni sintik kami sama-sama belajar, sama sekelas belajar dengan Ustaz Haji Saharuddin ni. Tapi Masya Allah Ustaz, untung ya jadi pelapor haji. Untung je Ustaz, Tuan Haji Izzat ni yang the first one, paling awal pertama bagi ucapan Hari Raya Aidiladha. Ala kulli hal, insya-Allah para tamu Allah dan penonton semua, kita dibacakan dulu kiriman WhatsApp bis kita yang bis kita bagi kepada kami untuk dikongsikan bersama. Daripada Al-Fayyad, Tuan Al-Fayyad, silakan. Semoga ibu bapa saya yang sedang menunaikan ibadah haji pada masa ini sentiasa sihat walafiat, dilanjutkan usia, sentiasa dilindungi Allah SWT, khusyuk dalam beribadah. Semoga ibu bapa saya mendapat haji yang mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Allahumma amin. Sedang berhaji Ustaz ibu bapanya. Ada lagi kirimannya? Okey.
Kemudian kita ni kan selepas ni Ustaz, kita ni insya-Allah sekejap lagi ni Ustaz dalam masa 5 minit ni kita ni akan berlintas langsung di Tanah Arafah. Kalau kita lihat yang baru ni Ustaz tadi di social media banyak yang mengatakan wukuf di Arafah kalau di Brunei bermula 5.18 minit petang, bermakna lagi dalam masa 3 minit 4 minit akan berlangsungnya wukuf di Arafah. Jadi Ustaz, sebelum kita ni secara langsung ke sana, untuk kita ni yang di sini Ustaz, yang di sana memang tentu sudah usaha berada dalam keadaan wukuf. Kita ni di negara Darussalam, penonton-penonton ini Ustaz, apa yang perlu kita ni banyak baca ketika masuk wukuf di Arafah di sana? Silakan Ustaz. Kalau kita melihat yang ulama sarankanlah banyakannya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa Arafahnya. Doa Arafah. Tapi kalau kita lihat kan tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada apa nama itu yang menyekutu, tiada sesuatu pun la syarikalah. Tiada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahul, baginya adalah kekuasaan, baginya segala pujian. Lepas itu mana ada berdoa kan tu rupanya atur Rasulullah sabut doa Arafah ketika tadi bercakapkan tu membaca tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hati kita ni, ya Allah, hajat-hajat yang baik ni tadi sabut dalam hati kita ni betul Pak. Itu yang membuatkan dipanggil sebagai doa Arafah. Artinya memang kita menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dihayatikan tu yang punya arti itu, hati kita ni bercakap macam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tu, ya Allah mengabulkan doa yang pimpinkan macam tu. Satu. Dua, kata ulama yang suka beramal lah, sampai kalau kita melihat kan ada dipanggilnya zikir Arafah. Yang berhormat apa namanya tu Sahibus Samaha, mufti pertama kita ni kan menjadi amalan tu di surau, kalau di mana tu di Arafah. Jadi amalan betul jemaah-jemaah haji baca qul huwallahu ahad, baca Fatihah, baca ni surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Mufti tu. Ya, daripada Samahatul Mufti yang pertama membuat jadi amalan. Jadi amal salehnya. Jadi amal masya-Allah. Kemudian apa namanya tu yang selalu jadi kaitkan ialah selalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya lah. Ada kalau dapatnya 1000, kalau ada yang semasa wukufannya. Ya, semasa wukufannya 1000. Kalau surah Al-Ikhlas itu kan artinya wa khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Bukankah Allah beritahu tunya orang yang wukuf di Arafah ninya ada 2 kategori saja. Dalam surah dalam Al-Quran, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanahnya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ia maukan dunia saja, akhirat dia mau. Satu kelompok. Satu kelompok lagi wa minhum. Ya. Terima Ustaz. Nah, ni kejap lagi Ustaz kita ni lihat ya. Kami bawakan khutbah di Arafah. Kami persilakan Ustaz untuk sama-sama kita mentranslate khutbah ni untuk kebaikan dan manfaat orang kita ni di Brunei. Silakan Ustaz. Ya. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. Khatib memulakan khutbah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, membesarkannya dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu rukun daripada rukun dalam khutbah. Amma ba'd. Fa'usikum ayyuhan nas. Khatib menasihatkan kepada manusia, kepada para jemaah haji sekalian, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dengan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa adalah satu yang amat penting. Ia adalah sebab kejayaan di dunia dan di akhirat. Malah dijanjikan syurga bagi orang yang bertakwa ini, yang mana mereka akan kekal dalam syurga tersebut yang penuh dengan kenikmatan, dan Allah meridai mereka. Bahkan disebut dalam ayat Al-Quran, sesuatu kaum atau suatu bangsa atau negara itu kalau bertakwa dan beriman akan diberikan keberkatan, dilimpahkan rezeki daripada langit dan bumi.
Bahkan bagi jemaah haji supaya sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasa mengingatkan supaya sama-sama bertakwa, ingat akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kepada yang baik serta tolong menolong ke arah kebaikan dan ketakwaan dan menjauhi segala kemungkaran. Takwa itu adalah penting, wahai jemaah haji sekalian. Bahkan segala amalan itu hendaklah hanya diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mematuhi segala arahan agama yang disebut dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana ayat yang telah diturunkan ketika haji wada', al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini agama Islam itu telah pun sempurna dan Allah redha bahawa agama Islam itu sebagai agama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga mengingatkan supaya kita ni menambah keihsanan, sifat ihsan. Kerana sifat ihsan dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah SWT itu ialah bermaksud kita ni menyembah Allah seolah-olah kita ni melihat Allah, dan jika tidak mampu membuat demikian, yakinlah bahawa Allah memerhatikan dan melihat apa yang kita lakukan. Begitu juga khatib mengingatkan supaya kita ni menambah keimanan, mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah bermula daripada pengakuan dalam hati dan dilapaskan dengan lidah serta dipraktikkan dengan anggota tubuh badan. Bahkan daripada sebesar-besar iman sehingga sekecil-kecilnya, iaitu mengetepikan sesuatu yang disakiti di jalan, itu adalah merupakan iman. Bahkan khatib juga mengingatkan supaya teguh pada janji dan mempunyai akhlak yang baik, itu juga adalah merupakan iman. Berbuat baik kepada fakir miskin, jiran tetangga dan sanak saudara, kaum kerabat dan seumpamanya, menebarkan segala kebaikan, itu adalah daripada iman. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri bahawa supaya kita sentiasa menanamkan kebaikan, membuat kebaikan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong, angkuh serta takabur. Khatib membacakan Al-Quran yang antara lain maksud bahawa supaya kita sentiasa berbuat kebaikan, dan jika sering kita iringi dengan, jika kita berbuat sesuatu kesalahan, maka iringkanlah dengan berbuat kebaikan. Termasuklah sabar ketika ditimpa musibah, taat sentiasa dalam kepatuhan. Bahkan khatib juga mengingatkan supaya tadi bersyukur kepada Allah SWT, kerana dengan bersyukur itu akan ditambah segala nikmat Allah SWT yang diberikan. Dan jika kita ni kufur, maka ingatlah bahawa azab Allah itu adalah amat pedih. Dan rukun iman itu adalah mencukupi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasul dan kitab-kitab samawi, serta beriman kepada hari kiamat dan berkaitan dengannya, dan qadar baik dan buruknya. Dengan demikian insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat, dan akan memperoleh syurga nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam syurga, kekal di dalamnya, mendapat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan itulah hakikat kejayaan yang sebenar. Sebagaimana yang difirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui bahawa iman itu adalah mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan, dan dengan mengakui akan nama-namanya, mempunyai sifat-sifat yang maha terpuji dengan penuh kesempurnaan dan keagungan, dan yang menciptakan segalanya makhluk yang termasuklah matahari, bulan, bintang dan segalanya yang ada di bumi dan di planet-planet dan seumpamanya.
ولا تفسدوا الأرض بعد Dan Allah إصلاحها Subhanahu wa taala memerintahkan jangan kita ni melakukan kerosakan di muka bumi ini, kerana kalau kita ni sentiasa berbuat maka rahmat Allah akan sentiasa bersama kita. الإيمان بالملائكة الملائكة الكرام لا يعصون Beriman dengan para malaikat itu ialah maksudnya malaikat itu dalam ilmu tauhid adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT daripada cahaya. Mereka itu bukan lelaki dan bukan perempuan. Mereka tidak membuat maksiat. Mereka adalah makhluk yang patuh kepada Allah SWT, yang sentiasa bertasbih memuji Allah SWT. Beriman dengan kitab-kitab samawi, termasuklah kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Al-Karim, yang mencangkupi semua kitab-kitab yang terdahulu dalamnya. Khatib membacakan kitab, membaca ayat Quran, bahawa Al-Quran itu adalah membenarkan segala dan sebagai petunjuk dan membezakan mana yang hak dan batil. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan kebenaran dan menerangkan segalanya. Dan yang dimaksudkan dengan beriman dengan para rasul itu ialah meyakini dengan apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para rasul itu tidak ada beza di antaranya. Mereka saling lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain. Umpama satu bangunan saling mengukuhkan di antara satu dengan yang lain, dan pelengkap bangunan tersebut adalah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahawa kita beriman dengan para rasul dan ufarriqu baina ahadin min rusuli dalam surah Al-Baqarah. Tidak ada beza di antara para rasul dengan rasul lain dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'aha wa khalaqaha sunnatullah fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura innallaha balighu amrihi. Khatib membacakan Al-Quran bahawa semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qadar dan qadarnya, baik dan buruknya. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah diutus dan menyempurnakan ajaran agama Islam, di mana Rasulullah mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam yang 5, iaitu supaya kita menyaksikan bahawa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad SAW adalah Rasulullah. أن العبادة حق الله وحده لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه. Hak kepada Allah itu ialah supaya sentiasa beribadah hanya kepadanya semata-mata, tidak melakukan kesyirikan dan melakukan keikhlasan ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memperoleh ketakwaan dan menjadi digolongkan dalam golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ketika Haji Wada telah pun berkhutbah mengingatkan supaya kita sentiasa mentauhidkan Allah dan sentiasa patuh akan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib mengingatkan supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. فلا كاشف له إلا هو ويدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء ويصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan khatib membaca Al-Quran yang menceritakan tentang kebesaran Allah dan bahawa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, mengampunkan segala dosa. Dan mempercayai syahadah kepada Rasulullah itu ialah mempercayai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar dan semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam khatib membaca ayat daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah telah menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi supaya kita ini meninggalkan kemungkaran. Maka siapa yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang yang berjaya mengikut apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan khatib membaca Al-Quran bahawa apabila kita berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan khatib juga mengingat supaya kita sentiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan sentiasa menjauhi perkara bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Antara rukun Islam juga ialah sembahyang 5 waktu. Sembahyang ini adalah sebab kejayaan dan ia hanyalah satu-satunya cara. Ketika sembahyang itu kita mesti bersih. Bersih dari segi zahir, nampak maupun tidak nampak, hati dan segalanya. Khatib mengingatkan supaya kita ini sentiasa menjaga sembahyang 5 waktu, terutamanya sembahyang usta, iaitu sembahyang asar. Ada juga riwayat mengatakan sembahyang Khatib membaca Al-Quran mengingatkan supaya bila melakukan kesalahan maka iringkanlah dengan membuat kebaikan sebaik yang mungkin. Maka dengan sembahyang ini, Masya Allah, sembahyang jamaah, ia akan membawa kepada kebaikan yang banyak kepada masyarakat dan mengukuhkan hubungan kemasyarakatan, bahkan memupuk kasih sayang dan membawa kepada kesepaduan dan kepaduan, solidarity. Secara umum, khatib membaca bahawa apa yang telah dibuat daripada kebaikan itu semuanya ada kerana Allah, dan ada kebaikannya balik kepada diri kita sendiri. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Hujaj baitillah. Wa rukn rabi' saumu syahr Ramadan. Rukun yang selanjutnya adalah puasa bulan Ramadan. Bahkan yang disebut juga, khatib mengingatkan tentang haji, tentang zakat, keperluan zakat yang memang adalah membawa kepada perpaduan dan solidariti, saling lengkap melengkapi, tolong menolong di antara satu dan yang lain. Dan selanjutnya khatib mengingatkan tentang rukun keempat, yaitu mengenai tentang ibadah sembahyang, ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan yang mempunyai banyak kelebihan dan hikmahnya. Kemudian khatib mengingatkan rukun yang kelima tentang keperluan ibadah haji, yang mana jemaah haji pada masa ini telah pun mengerjakan ibadah haji dan ukuf di Arafah. Ibadah haji ini adalah merupakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengagumi di dalamnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu kerana Allah dan untuk Allah. Tidak boleh melakukan perkelahian, kefasikan, kemaksiatan serta perkelahian ketika musim haji. Khatib mendoakan supaya jemaah-jemaah haji akan mendapat haji yang mabrur dan sa'i mereka adalah sa'i yang disyukuri, serta perniagaan mereka itu kan perniagaan yang tidak akan merugi, sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib mengingatkan bahawa kerajaan Arab Saudi melalui khidmat Haramain Syarifain berkhidmat kepada dua tempat suci, benar-benar berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memastikan kebajikan jemaah haji. Semuanya ini adalah atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya, supaya jemaah haji sentiasa merasa tenang dan sentiasa damai serta dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan dimudahkan. Semuanya ini adalah untuk jemaah haji semua. Dan khatib juga menjelaskan tentang maqasid syariah yang merangkumi dari segi akhlak dan roh
yang kalau dilihat bahawa jemaah apa yang dibuat oleh Kanjeng Nabi SAW ini berhukumi untuk menjaga maqasid syariah. Khatib mengingatkan bagaimana Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji dalam penuh. Sebagaimana juga jemaah haji yang lakukan pada masa ini dan yang akan dilakukan oleh jemaah haji. Bagaimana Rasulullah SAW juga ukuf di Arafah, kemudian lalu di Mina, kemudian mabit bermalam di Mina, lalu di Muzdalifah dan mabit bermalam di Mina, kemudian bertahallul, kemudian tawaf dan sa'i, kemudian balik semula ke Mina untuk melontar jumrah pada 10 Zulhijjah. Rasulullah melontar dengan 7 batu, kemudian 4 yaitu yang kubra, kemudian pada hari 11 dan 12 dan 13 Rasulullah SAW melontar ketika jumrah bermula dengan ula, usta dan kubra. Sebab itulah bahawa Rasulullah SAW bahawa dan jemaah haji ini dikategorikan dengan 2 kategori. Satu kategori yang menginginkan dunia semata-mata, dan satu lagi kategori adalah menginginkan dunia dan akhirat dan terselamat daripada api neraka. Tapi semuanya itu terpulang kepada jemaah haji. Dan khatib mengingatkan supaya menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang banyak kelebihan, yaitu hari ukuf di Arafah. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala telah pun bersabda mengikut Rasulullah, sabda Rasulullah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan ramainya hambanya daripada api neraka, lebih ramai daripada hari Arafah, yaitu dari hari Arafah. Khatib mengingatkan supaya tiap ibadatnya ajaran Islam ini hari siang ini adalah Allah Subhanahu wa taala siang masa hari Arafah, ukuf Arafah ini banyak orang dapat kampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib mengingatkan bahawa bacalah banyak-banyak doa Arafah, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa huwa al-hayyul qadir. Khatib seterusnya membaca doa, berdoa dan menjaga kediri ketani serta zuriat ketani semua, dan melindungi ketani daripada azab api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa menerima amal saleh ketani, dan supaya Allah menolong ketani sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya ketani diberikan kemaafan, keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keafiatan dunia dan akhirat, dan supaya dijaga, dibaiki keadaan orang Islam keseluruhannya, supaya disatukan keadaan orang Islam ini. Dan khatib mengingatkan supaya bumi Palestin sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan kesenangan kepada mereka, dan supaya dilepaskan daripada kejahatan-kejahatan orang yang cuba menyakiti orang di Palestin. Khatib memohon kepada yang maha perkasa, maha berkuasa, itu Allah Subhanahu wa taala, supaya memberikan kepada orang Islam ini kebaikan, supaya diberikan keimanan yang teguh dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mendoakan supaya Khadimul Haramain Syarifain, yaitu pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, supaya diberikan taufik dan hidayah dan tetap mendapat taufik dan hidayah. Begitu juga kepada seluruh sekalian muslimin. Khatib berdoa supaya kita memperoleh dunia dan kebaikan di dunia dan akhirat, dan selamat daripada api neraka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawatkan seluruh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang setia hingga ke akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Di dalam terkesimanya kami melihat macam mana guru yang kami yang mulia Ustaz Sauruddin mentranslate
khutbah tadi itu, kami pun di sini studio terharu bila mana melihat suasana di wukuf di Arafah, orang yang sedang berhaji ya. Okey Ustaz, kita ni ada dalam masa 5 minit ni. Kita ni akan cuba kompres. Kita ni lihat dulu Ustaz video kita ni, kemudian tadi berulang balik tentang ulasan tadi Ustaz, insya-Allah. Kita ni saksikan dulu video ni sama-sama. Allahumma labbaik. Para jemaah adalah diharapkan untuk mematuhi dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sama ada ketika berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah dan seterusnya nanti apabila berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan seterusnya apabila berada di apabila tiba pada musim haji nanti, para jemaah akan berada di Padang Arafah, ke Muzdalifah, dan seterusnya berada di Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Najib Mustafa. Alhamdulillah, sekarang kami berada di kaki Bukit Uhud. Perasaan saya pada hari ini, alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT dan merasa gembira kerana telah dapat menjejaki di sini dan mengenang kembali peristiwa zaman Nabi SAW pada peperangan Uhud. Saya tu sebab rasanya lah macam entah di Madinah tu terasa tenang, ini terasa tenang and terasa rindukan Rasulullah, and bila meninggalkan itu macam sudah rindu walaupun baru keluar daripada hotel. Oh, rasanya barat meninggalkan Madinah itu macam sedih rasanya lah juga, tapi at the same time happy juga untuk baru pergi ke tanah haram yang satu lagi, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Saya ingin sekali untuk masuk ke sana tu kerana itulah cita-cita dan angan-angan setiap orang untuk menjejak kaki ke tanah haram ni dan masuk ke masjid dan mendapat melihat Kaabah. Yang sering bermain di fikiran adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW, di mana tempat kelahiran baginda tu sekarang telah diubah menjadi sebuah perpustakaan, which is library. InsyaAllah kalau ada kesempatan, insyaAllah akan ke sana untuk mengunjungi. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, tabarakallah, hati rindu, hati sayang, hati mau ke sana. Okey Ustaz, dalam masa 2 minit kan sebelum tadi penutup ni Ustaz, khulasah daripada khutbah tadi dan juga tips yang paling akhir untuk supaya penonton-penonton kita ni hari ini akan dipanggil ke sana, apa amalan yang perlu kita ni buat sama-sama. Silakan Ustaz. Kalau kita melihat dalam khutbah tadi bahawa khatib mengingatkan tentang supaya kita ni menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan khatib memperincikan tentang iman serta rukun iman yang 6 dan seterusnya memperincikan tentang rukun Islam yang 5 dan supaya kita ni sentiasa
mengukuhkan saling satu dengan yang lain dalam membuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, serta menambah ketakwaan dan keimanan semata-mata kerana Allah untuk mendapat redha Allah agar kita berjaya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kalau kita melihat apa namanya itu, saya tertarik dengan jemaah haji Ketani di Brunei ini. Saya pernah bertanya ada beberapa orang yang beberapa kali kan balik-balik di Makkah itu, apa kita buatnya? Kadang-kadang macam-macam lain amalan masing-masing durang ni. Dahalnya ustaznya kadang-kadangnya ndak ada busin ni banyak kan dibawa banyak. Tapi nya jadi amalan saya labbaik Allahumma labbaik ni. Labbaik Allahumma labbaik. Selalu sabutnya. Masyaallah. Jadi dizikirkannya antaranya. Ialah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan untuk ziarah Rasulullah SAW dan mengerjakan ibadah umrah serta ibadah haji. Tapi ibadah haji ini kan berkotak. Liman istata'a ilaihi sabila. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah mudah-mudahan yang tadi itu bermanfaat untuk tadi semua. Untuk penutupnya sebelum kami mengundur diri, dia cukup sebenarnya masanya. Memang dia cukup, tapi akhirnya kalam daripada kami doakan dari bumi Brunei Darussalam yang tercinta ini, semua jemaah haji seluruh dunia terutamanya negara Brunei Darussalam akan diberikan haji yang mabrur, akan diberikan kesihatan dan pulang ke Brunei Darussalam ini dengan haji yang mabrur. Dan semua ibunda yang dah sahabat-sahabat penonton wukuf di hari ini, kita ni pulang selepas ini sama-sama melantunkan labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita dipanggil untuk menjadi tetamu Allah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Sekian daripada kami, minta maaf segala kekurangan di dalam mengendalikan rancangan ini. Berjumpa lagi pada yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا